Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dengan subtopik 4.23 iaitu nilai sudut pedalaman, sudut peluaran dan bilangan sisi suatu poligon. Okey, untuk tajuk ni cikgu hanya akan tunjuk cara menjawab soalan yang berkaitan dengan subtopik ini. Okey. Kita boleh tengok kat sini ada diberi sebuah heksagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N kita N sama dengan 6. N ni adalah sisi. So kita ada 6 sisi. Maksudnya kalau 6 sisi, cuba ingat balik pembelajaran lepas. 6 sisi adalah heksagon. Okay, so soalan dia minta kita cari sudut peluaran. Ni dekat sini sudut peluaran. Yang cikgu dah tanda yang warna merah ni sudut peluaran. So kita belum tahu X. Kita kena tahu X dulu. So macam mana nak dapatkan X? Cuba kita tengok. Kalau kita perhatikan X ni adalah sudut pedalaman bagi heksagon tersebut. Jadi cuba ingat balik formula. Okey, kita dah ada 6 sisi poligon yang mempunyai 6 sisi iaitu heksagon. Jadi kita nak cari sudut peluaran. Kat sini kita ada X sudut pedalaman. Sudut pedalaman ni X ni sudut pedalaman. Untuk kita dapatkan sudut peluaran, kita kena dapatkan dulu sudut pedalaman ni. Sudut pedalaman ni berapa, baru kita boleh kira sudut peluaran. Okey, so ingat balik macam mana nak kira sudut pedalaman. Pada pembelajaran yang lepas kita dah belajar formula N tolak 2 darab 180 bahagi bilangan sisi N. Okey, so sekarang kita ada N adalah 6. Jadi kita tulis 6 tolak 2 darab 180 bagi 6. So kita kira kalkulator. Make sure kita kena ingat, kita kena kira yang dalam bracket terlebih dahulu. So dalam bracket kita ada 6 tolak 2 4. Itu 4 darab 180. 720 bahagi 6. Okay, kita akan dapat 120 darjah. 120 darjah. Okay, 120 darjah. Maksudnya 120 darjah ni adalah X. So X kita adalah 120 darjah. Okay, so kat sini kita tulis 120. So sekarang kita nak sudut peluaran. Sudut peluaran ni ada kat sini. Jadi sini adalah satu garis lurus. Yang mana kita kena ingat satu garis lurus 180 darjah. Jadi kita dah ada yang 120 ni kan. Jadi sudut peluaran ni adalah pelengkap kepada sudut pedalaman kat sini. Maksudnya selebihnya semua 180. Kita dah ada 120. Okay, ni kat sini berapa? Jadi cara nak kira dia adalah theta. Theta tadi sama dengan semua 180. Jadi 180 tolak 120 sama dengan, kita kira dapat 60 darjah. So jawapan dia sudut peluaran ni adalah 60 darjah. Okay, so secara tak langsung kita dah kirakan sekali sudut X tadi, which is 120 darjah. Okay, so kita tengok contoh seterusnya. Ini soalan minta kita cari bilangan sisi sesebuah poligon tadi apabila diberi sudut pedalaman. Okay, sebagai contoh A ni diberi sudut pedalaman adalah 144 darjah. Jadi kita nak kira bilangan sisi.
Okay, so kat sini dia dah bagi sudut pendalaman. Kita kena ingat tadi cikgu dah bagi tahu sudut pendalaman ni pelengkap dia adalah sudut peluaran. So asalnya adalah dia satu garis lurus 180 darjah. Jadi kita dah ada sudut pendalaman 144. So kita nak cari bilangan sisi. Untuk dapatkan bilangan sisi, kita kena dapatkan sudut peluaran terlebih dahulu. So untuk A ni tadi kita kira sudut peluaran bagi A. Kita kena ingat satu garis lurus tu adalah 180. Jadinya sudut peluaran adalah sudut peluaran adalah 180 tolak 144. Akan dapat 36 darjah. Dapat 36 darjah untuk sudut peluaran. Okey, jadi kita dah dapat sudut peluaran. Kita nak bilangan sisi. Apa lagi maklumat yang kita ada? So kita ada sekarang jumlah bilangan jumlah sudut peluaran bagi sesebuah poligon adalah 360 darjah. So sekarang kita ada 36 darjah. Ini adalah untuk satu sudut sahaja. So kita boleh kira 360 ni adalah untuk satu poligon 360 darjah bahagi bilangan sisi. Bilangan sisi kita ada yang kita nak cari tadi, bilangan sisi kita letak n sebagai n. Untuk kita nak cari n ni berapa? 360 darjah bagi n sama dengan 36. Nampak tak? N ni untuk satu, kena sepatutnya 360 bagi bilangan sisi sama dengan 36 darjah. So kita nak bilangan sisi. So kita nak dapatkan nilai n tadi. So macam mana kita nak dapatkan nilai n? First kali kita yang bawah ni kita bawa ke sebelah sana. Maksudnya yang kat sini bahagi bawa ke sebelah sana akan jadi darab. Maksudnya n darab 36 akan jadi 36 n. Okey. Dekat sini kita boleh abaikan dulu tanda darjah ni. Dekat atas ni, dekat jawapan last wajib tulis unit tadi. Wajib tulis darjah tadi. Okay, so kat sini 360 sama dengan 36 n. Jadi kita nak n saja. So kita jadikan n sebagai perkara rumus. Untuk lebih senang kita susun balik 36 n sama dengan 360. Kita jadikan n sebagai perkara rumus 360. 36 tadi kita bawa pergi sebelah sana. Kat sini darab, bawa pergi sebelah sana jadi bahagi. Jadi 360 bagi 36. Jadi n sama dengan 360 bagi 36. N sama dengan 10. N sama dengan 10. So maksudnya bilangan sisi bagi sudut pendalaman 144 darjah ni adalah merupakan poligon dekagon, iaitu mempunyai 10 sisi. Okey, dah siap. Okay, kita tengok contoh kedua pula. Tengok contoh B. Dia bagi 180 darjah sebagai sudut pendalaman. Okey, jap. Okey, 180 darjah sebagai sudut pendalaman. Cara macam biasa, first step is kita kena cari sudut peluaran terlebih dahulu. Kita kena ingat sudut peluaran ni dia merupakan satu garis lurus, iaitu 180 darjah. So kita nak dapatkan sudut peluaran. Kita kira 180 tolak 108 sama dengan berapa? Cuba kira guna kalkulator. 180 tolak 108 akan dapat 72. 72 darjah. Okey, so 72 darjah. Kita dah dapat sudut peluaran.
So macam langkah tadi juga kita buat untuk sebuah poligon adalah 360 darjah. Hasil tambah sudut perluaran sebuah poligon adalah 360 darjah. Jadinya kita nak dapat untuk satu sudut tadi, kita bahagi dengan n. Dapat 72. So sekarang kita nak cari n sahaja sebab kita nak cari bilangan sisi. So n sama dengan macam tadi kita boleh je switch, tukar terus je kedudukan tadi. 360 bahagi 72. So n sama dengan, kira kalkulator, 360 bahagi 72. Dapat 5. Maksudnya bilangan sisi untuk poligon yang mempunyai sudut pendalaman 108 darjah adalah 5 sisi. 5 sisi merupakan pentagon. Dah siap. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan subtopik yang terakhir bagi topik ini, iaitu 4.24 berkaitan penyelesaian masalah. Okey, untuk soalan penyelesaian masalah ni sama juga macam bab sebelumnya, iaitu kita ada strategi macam mana kita nak selesaikan masalah yang diberi. Okey, langkah pertama adalah kita kena faham dulu masalah yang diberi ataupun situasi yang diberi tadi. Kita kena faham dulu apa yang dibagi tahu. Yang kedua, kita kena rancang strategi. Kita kena buat apa berkaitan hasil pendalaman ke apa semua. Kita kena tengok dulu, rancang dulu strategi sebelum buat tu. Ketiga, laksanakan strategi. Keempat, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan ni adalah jawapan bagi masalah yang diberi tadi. Okay, so kita tengoklah contoh. Tengok contoh. Kat sini ada satu heksagon. Heksagon dengan beberapa pembahagian sudut yang dibuat. Okay, so soalan minta kita carikan sudut Y. Cuba tengok dekat rajah tadi, mana sudut Y. Kita cuba faham dulu masalah yang dibagi ni. Kena kita nak sudut Y. Kita tengok dulu apa yang boleh kita keluarkan maklumat daripada rajah ni. Okey, first kali kita tengok segitiga kat sini. Segitiga kat sini merupakan, tengok dia berpunca daripada satu sudut yang sama. Maksudnya ini merupakan segitiga sama sisi. Maksudnya dia akan sama kat sini. So kalau sini kalau sama sisi, maksudnya sudut dia pun akan sama juga. Sini dengan sini akan sama sudut dia. Okey. Selepas tu adalah kita ada bilangan sisi. Tadi bilangan sisi kita ada 6 kan, sebab dia heksagon. 6. Okey, selepas tu kita tengok lagi apa lagi yang kita boleh gunakan. Untuk segitiga ini pun sama juga. Dia berpunca daripada satu sudut. Maksudnya kat sini dengan kat sini sama sudut dia. Sebab dia segitiga sama sisi. So, Y ni merupakan apa? Dalam sebuah poligon, Y ni bertindak sebagai sudut pendalaman. So, kat sini adalah heksagon. Jadi, Y ni adalah sudut pendalaman bagi sebuah heksagon. Jadi, kita tengok apa lagi yang boleh kita kaitkan kat sini adalah, tengok kat sini untuk Z ni. Untuk Z, cuba kita tengok. Dia merupakan keratan rentas pada, dia ada diameter sebuah bulatan. Apa-apa sahaja garisan yang bermula daripada diameter bulatan dan berakhir dengan sisi dan menyentuh lengkuk bulatan tadi, dia akan kat sini adalah 90 darjah. Kita kena ingat yang tu. Cuba tengok kat sini, ni ada diameter bulatan. Dia kena sentuh dengan center bulatan, pusat bulatan. Okey, dia bermula kat sini dan sentuh lengkuk bulatan ni, maksudnya kat sini adalah 90 darjah. Kalau segitiga bersudut tegak ni, 90 darjah ni segitiga bersudut tegak kan. So, secara automatiknya kat sini adalah 60 darjah. Dan Z adalah 30 darjah.
Okay, so kita tengok soalan tadi. Dia minta kita carikan sudut Y. Okay, so sekarang kita dah faham semua yang diberi dekat dalam rajah tadi. So kita nak cari sudut Y. So kita tengok kat sini tadi, sudut Y merupakan sudut pedalaman bagi heksagon. So macam mana kita nak kira sudut pedalaman bagi sebuah heksagon adalah kita guna formula sebelum ni juga. N tolak 2 darab 180 bahagi N. So kat sini N dia adalah 6. Okey, so kat sini kita ada N sama dengan 6. So kita buat 6 tolak 2 darab 180 bahagi 6. So kita dapat macam tadi juga, ni ada soalan yang sama macam tadi juga. So kita calculator 120 darjah. So maksudnya Y ni adalah 120 darjah. Okay, so kita tengok lagi. Apabila kita dah dapat nilai untuk Y 120, kita tulis siap-siap dekat rajah tadi 120. Senang nanti kita nak guna maklumat nanti. Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. Dia minta kita cari perbezaan antara Y dengan X tambah Z. Kita dah ada nilai Y, kita dah ada. Kita nilai Y tadi kita dah dapat 120 darjah. Sekarang kita nak X dan Z. X, kita tengok kat sini X. Kita tengok kat rajah tadi X, sini adalah sudut pedalaman juga kan. So dia akan sama juga macam Y, sudut pedalaman tadi. Kita kan dah dapat 120 untuk sudut pedalaman, jadinya kat sini pun adalah 120 darjah. Okay, apabila sini 120 darjah, tadi cikgu dah bagi tahu untuk segitiga sama sisi, dia akan sama kat sini sama sudut. So kita kena ingat sudut hasil tambah sudut pedalaman dalam sebuah segitiga adalah 180. Jadi untuk dapatkan X sama dengan 180 tolak 120 bagi 2. 180 ni untuk hasil tambah sudut pedalaman bagi sebuah segitiga. Ini tolak 120 tolak yang kat sini. Lepas tu kita ada lagi selebihnya, kita akan bahagi 2 sebab kat sini cikgu dah bagi tahu kat sini adalah sudut yang sama. Dua sudut ni adalah sama. So kita boleh bahagi 2 kat sini. Jadi 180 tolak 120 bahagi 2. X sama dengan, kita calculator 180 tolak 120 bahagi 2, 30. Maksudnya X adalah 30 darjah. So tengok kat sini adalah 30. Cuba kita tengok 30 tambah 30 60. 60 tambah 120 180. Kiranya cukup dah. Kiranya dah cukup sudut pedalaman untuk sebuah segitiga 180. Okay, so sekarang kita dah ada X. Kita dah ada Y. Sekarang kita nak cari pula Z. So Z tadi kita dah dapat 30 darjah. Disebabkan segitiga URT tadi adalah 90. Jadi sebabkan segitiga URT tadi 90, maksudnya kat sini 90, kat sini 60, kat sini 30. So Z kita adalah 30. Jadi kita kira Y, dia nak perbezaan Y dengan X tambah Y. So perbezaan ni adalah operasi tolak. Okay, so Y tolak X tambah Z sama dengan, kita masukkan nilai Y tadi kita dah dapat 120 tolak X 30 tambah Z pun 30. Jadinya 120 tolak
60 dapat 60 darjah. So jawapan dia adalah 60 darjah. Okey, kita sambung. Kita tengok contoh seterusnya A. Okey, kita sambung contoh soalan seterusnya. Untuk soalan ni pelajar boleh boleh rujuk buku teks muka surat 68. Okey, muka surat 68 nombor 5. Iaitu hitung nilai A tambah B tambah C. Okay, cikgu hanya tunjuk satu soalan saja. Soalan selebihnya nanti kamu kena buat dan hantar kepada cikgu untuk disemak. Okey. Kita tengok kat sini kita ada bentuk poligon tidak sekata. Macam mana kita boleh cakap tidak sekata? Sebab sudut dia tak sama. Sudut dia tak sama dan panjang sisi dia pun tak sama. Maksudnya ni adalah poligon tidak sekata. Soalan minta kita carikan A tambah B tambah C. Cuba tengok dekat rajah tadi. Dekat mana A, dekat mana B, dekat mana C. So kat sini A, ni B, ni C. Okey. Jadinya kita tengok semua ni adalah sudut peluaran. Yang dia minta kita cari ni adalah semua sudut peluaran. Dan dia bagi satu sudut peluaran dia bagi 60 darjah. Okey, so macam mana kita nak dapat A tambah B tambah C? Kita kena ingat balik hasil tambah sudut peluaran bagi semua poligon adalah 360 darjah. So semua adalah 360 darjah. Untuk semua poligon bentuk apa sahaja, jumlah sudut peluaran dia adalah 360. Ni total. Okay, so kat sini dia ada bagi satu sudut peluaran iaitu 60. Jadi kita nak kira kita nak kira A tambah B tambah C. Maksudnya 60 tambah C, 60 tambah A tambah B tambah C adalah 360. Okay, so macam ni kita buat macam ni. A tambah B tambah C tambah 60 sama dengan 360. Okey, sepatutnya macam ni. A tambah B tambah C tambah 60 adalah 360. Jadi kita nak A tambah B tambah C. So kita jadikan ungkapan A tambah B tambah C ni sebagai perkara rumus yang kita nak cari. So kita buat A tambah B tambah C sama dengan yang ni kita salin balik 360. Dan yang ni kita tak nak kat sini. Kita nak alihkan dia ke sebelah sana. Sebab kita hanya nak cari A tambah B tambah C sahaja. So yang ni kita boleh alihkan. Yang ni adalah tambah 60. Maksudnya kalau alih ke sebelah sana, apabila merentasi sama dengan ni, dia akan berubah operasi. Maksudnya kat sini tambah, alih sebelah sana akan jadi tolak 60. Jadi A tambah B tambah C, kita akan dapat 300 darjah. Dah siap. Okay, so macam itulah cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pendalaman, sudut peluaran dan bilangan sisi sesebah poligon. Okay, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Dan kejap lagi cikgu akan bagi latihan untuk dijawab. Dan hantar ke cikgu untuk disemak.